salam sejahtera kepada saudara Rosli Johari, Puan Lechumi dan Puan Lo Fong Sin. Dan kami amat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian untuk bersama-sama dalam sembang santai berkaitan dengan pentaksiran kecerdasan NPQR yang telah pun tuan-tuan dan puan-puan lalui sebelum ini. Ya. Dan saya yakin tuan dan puan-puan masih lagi ingat saat-saat jika tuan-tuan dan puan-puan mengikuti pentaksiran kecerdasan tersebut. Ya. Jadi sesi pada petang ini kami memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk memberikan beberapa pandangan berkaitan dengan pengalaman tuan dan puan-puan mengikuti pentaksiran kecerdasan itu. Dan sekali lagi saya berpihak Institut Mendaki Pencapaian Pendidikan Malaysia amat terima kasih kepada dan Rosli Johari, Puan Lechumi dan juga Puan Lo Fong Shin atas kesudian untuk bersama-sama dalam sesi sembang santai ini. Okey, pertama saya ingin bertanya kepada tuan dan puan-puan. Bagaimana perasaan ataupun pandangan tuan dan puan apabila pihak JPN memaklumkan yang tuan dan puan perlu mengikuti pentaksiran kecerdasan sebelum dipilih untuk mengikuti program NPQR. Bagaimana kalau saya mulakan dahulu dengan saudara Tan Rosli? Apa pandangan tuan tentang perkara ini? Belum on lagi speaker mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Terima kasih diberi peluang. Pertama sekali perasaan saya pada mulanya saya bersyukur kerana dapat mengikuti program ini. Kemudian apabila saya tahu ada ujian kecergasan, takut pun ada mula-mula. Jadi kemudian boleh jelaskan takut tu takut yang macam mana? Takutnya begini Doktor, kita dalam faktor usia saya sendiri, saya dah berumur 47 tahun. Jadi muda lagi tu. Teruskan. Betul. Muda. Mula-mula takutlah sebab apa? Saya dulu aktif sukan tapi dah sekarang ni kita bila dah jadi cikgu lama-lama kita kurang aktif sukan. Jadi kemampuan kita tu macam takutlah mula-mula. Walau bagaimanapun saya mengambil cabaran ini sebagai satu inisiatif yang baru. Jadi saya mulakan apabila saya tahu saya berjaya, saya mulakan diet, kemudian saya mulakan senaman secara berperingkat. Dan saya juga mengawal dari segi pemakanan dan memang rutin saya setiap tahun saya akan pergi jumpa klinik dan alhamdulillah saya tak ada apa-apa penyakit lagi, cuma saya ada hypertension. Tapi bila saya pergi jumpa doktor 3 kali, doktor kerajaan di Keramat, beliau menyarankan supaya saya buat cycling instead of jogging ke buat yang kecerdasan yang melibatkan fizikal. Sebab berat badan saya memang ada obes sikit. Jadi saya buat cycling lah untuk maintain saya punya kecerdasan. Dan alhamdulillah saya boleh lagi lah tanpa makan ubat lagi lah sampai sekarang. Jadi kiranya Tan Rosli bila terima saja panggilan daripada JPN di bawah JPN yang berkenaan, pertama rasa gemuruh jugalah Ya, rasa sedikit takut lah Doktor, takut tidak. Yang kedua, walaupun begitu, tuan tetap bersedia untuk mengikutinya saya persediaan sendiri. Positif. Dan untuk membolehkan lebih positif, you meet your doctor jumpa doktor, tanya apa pula penasihat Saya jumpa doktor dan mendapatkan dari segi tahap kesihatan saya. Kemudian saya bertanya dengan rakan sebelum ini sebab saya ada rakan yang dah jadi guru saya. Dia kata insya-Allah boleh tetapi kita cuba sedaya upayalah. Tapi bentuk ujian tu dia tak maklumkan secara detail tapi dia kata insya-Allah boleh lah. Maknanya dia memberi sokongan lah rakan-rakan tu. Maknanya bersedia jugalah dengan untuk yang secara asasnya dia bagi tahu adalah yang dia bagi tahu berkaitan dengan tekan tubi, bakit tubi, kemudian jangkau mundur dan juga break test lah. Tapi gambaran asalnya saya tak tahulah. Kemudian bila ada ujian tu lah baru saya tahu. Betul. Okey, bagaimana dengan pendapat Puan Lu pula? Bagaimana pandangan Puan, perasaan Puan bila terima? Selamat petang Doktor. Bagi saya tak jadi masalah dari segi kecergasan ni. Sebab dari muda sampai sekarang ni, walaupun umur saya menjangkau 50, saya memang sentiasa mengamalkan berjogging, bersukan. Dan hobi saya hebat. Hobi saya pun mendaki bukit gunung. So bila saya tengok kecergasan tu saya memang gembira sangatlah.
Okey. Sebab saya boleh uji ketangkasan saya. Dan saya rasa pengujian ni memang patut bagi bakal guru besar sebab kita mesti nak cegas untuk membawa pasukan kita kan. So bagi saya tak ada perasaan takut ke bimbang ke, seperti biasa saja sebab saya memang mengamalkan setiap hari lari 20 km. Oh, maknanya aktiviti kecergasan ini sudah menjadi sebati dengan puan ya? Ya, memang. Kalau satu hari saya tak pergi bersukan tu, saya rasa macam lengur-lengur. Hinganya bila menerima panggilan daripada JPN, perlu mengikuti pentadbiran kecergasan tu pada saya lah. Mungkin kau rasa sap-sapsu ya? ada juga buat persediaan sebab terutamanya saya dengar mereka kata yang ujian BIT tu macam polis, askar itu saya ada rasa bimbang sikit. Kemudian saya minta tolong dengan kawan saya, kita cari dari YouTube yang BIT tu, saya pun buat ujian sikit sebelum pergi kecergasan. Syukurlah saya dapat sampai ke tahap 6. Okey. Sekarang ni mana Puan Lechumi? Dia tertinggal ke? Ketinggalan ke mana? Okey, Puan Jeremy. Oh, satu tempat dengan Rosi. Okey, Puan pula. Macam pengalaman Puan? Cuba ceritakan. Doktor. Okey, saya Lechumi Subramaniam. Okey, perasaan saya semasa saya menerima surat daripada JPN ni adalah memang saya takut dan cemas juga sebab ini adalah kali kedua. Saya first time pada tahun 2020 saya mohon, saya dapat sampai ke tahap ujian kecergasan tapi saya tak dapat menyertai kursus ini. Mungkin saya rasa saya dah gagal dalam ujian kecergasan. Bila kali kedua saya mohon, saya dapat, saya dah interview, lepas tu saya dapat masuk dalam kecergasan. Saya rasa macam terus bimbang sebab first time saya tak dapat, kali kedua mungkin saya akan tak dapat menjalankan kecergasan dengan jayanya. So saya bimbang juga tapi dengan walaupun semangat saya ni as a physical wise saya dah belum sedia tapi as a mental saya dah sedia. Apa yang kau bimbangkan sebenarnya? Saya bimbangkan sebab saya ni memang ada masalah kesihatan. Sebab macam saya dah jangka 50, saya ada macam masalah kencing manis. Lepas tu ada baru-baru yang tahun lepas hari-hari ni saya ada macam ada masalah thyroid juga. So saya sentiasa pergi hospital ni. So saya rasa macam mungkin saya gagal kali ni pun saya tak dapat mengikuti dengan jayanya. Tapi walaupun saya ada semangat yang tinggi, yang ingin mesti nak masuk dalam NPQL, saya kuatkan semangat saya cuba juga sehingga saya sekarang dah dapat peserta, saya dah ikuti pun kursus ini dengan berjayanya Tuan. Perasaannya secara tak langsungnya Puan dah ceritakan perasaan, kebesaran sebagaimana Cik Rosli tu dan dalam masa yang sama Puan menyebut juga tentang cabaran yang Puan lalui. Cabaran tu Puan sebut, cabaran tu berkaitan dengan sedikit halangan kesihatan. Jadi bagaimana sebenarnya Puan cuba mengatasi cabaran ini? Okey, cabarannya saya dah tahu kelemahan saya dekat mana. So saya cuba, saya ni bukan tak buat senaman. Saya memang buat juga tapi kurang senaman lah. Kita kadang-kadang kekangan masa sebab tu jarang membuat senaman. Tapi bila saya dah tahu dekat mana saya ada kelemahan, saya dah tahu yang 4 aktiviti yang kita akan jalankan untuk kecergasan ni, saya cuba cek dalam internet, saya buat dekat rumah. Lepas tu petang-petang saya luangkan masa, saya pergi jogging dengan kawan-kawan saya bawa juga anak-anak saya luangkan masa walaupun saya ada banyak kerja. So saya cuba membuat persediaan sebelum saya menjalani kecergasan aktiviti ni. Ketika buat persediaan, ketika buat persediaan tu macam mana? Adakah Puan rasa suatu cabaran yang berat atau bagaimana? Memang pada awalnya memang cabaran juga sebab saya kena jaga keluarga juga, saya kena luangkan masa. Tapi saya ambil yang itu satu inisiatif untuk mengarungi supaya saya boleh berjaya dalam kali kedua ni. Supaya mungkin saya gagal dalam first time, saya tak nak macam itulah. Saya akan cuba buat sedaya upaya saya supaya saya ingin berjaya dalam kali kedua ni. So saya akan buat beberapa aktiviti, saya cuba sedaya upaya saya Tuan. Saya dah percaya. Mindset Puan. Saya dah tukarkan. Kita kembali semula kepada Puan Loh. Apakah cabaran yang Puan lalui ketika hendak mengikuti pentadbiran kecergasan NPQL ini? Mikrofon Puan. Cabaran bagi saya untuk kecergasan ni mungkin yang
sebab bagi saya memang saya rasa saya boleh buat. So tak ada cabaran sebenarnya bagi saya. Kalau ada cabaran pun yang larian beat tu saja. Kemudian yang bagaimana perasaan Puan ketika membuat larian beat tersebut? perasaan saya larian beat. Bagaimana Puan mengatasinya? Saya ingat lagi tak? Saya ingat, tapi sebab masa ujian tu saya seperti biasalah lari macam sebab selalu saya berjoging. So saya dapat atasinya semua, kemudian sehingga ke arah 6 tu saya semakin lama semakin mencabar ataupun rasa relax ya? Masih relax lah. Okay, you are really fit lah Okay, thank you very much. Ada lagi yang Puan nak maklumkan tentang cabaran-cabaran atau nasihat yang boleh Puan beri kepada mereka sebelum mengikuti pentaksiran kecergasan ini? Sebenarnya kalau bagi cikgu-cikgu yang belum bersedia untuk yang kecergasan ni, boleh buat sebelum tu, iaitu lebih kurang dalam setahun ke, sebab kecerdasan ni tak dibatasi umur ataupun berat badan ataupun kesibukan bagi saya, tapi untuk kesihatan kita. Iaitu cikgu walaupun sibuk dengan urusan mesti nak luangkan masa untuk kecergasan ni. Bila kita dari awal kita dah setiap hari mungkin 1 minggu 3 hari ke luangkan dalam 1 jam, sebenarnya kita senang untuk melaluinya dan tidak akan menjadi satu cabaran ataupun satu yang menekankan ataupun tekanan yang sangat rasa kita tak boleh buat. Tapi ini semua orang boleh buat. Contohnya macam saya ni mengalami pembedahan 4 kali melahirkan anak. Ramai kata tak boleh buat kan, tapi saya telah membuktikan sebenarnya itu semuanya kepada diri sendiri. Kita nak atau tak nak buat bagi saya. Terima kasih di atas very positive mindset Puan, sebagaimana Puan Lachumi tadi. Okay, last but not least, Tuan Rosli, apa cabaran yang Tuan lalui ketika nak melaksanakan pentaksiran kecergasan? Okey, semasa ujian tersebut memang nervous lah, doktor. Memang nervous. Masih nervous lagi ya? Masih nervous sebab kita first time kan. Walau bagaimanapun saya, alhamdulillah saya melakukannya dengan baik dan melepasi tahap yang ditetapkan. Okey, sebelum tu buat Tuan Rosli, dalam beberapa aktiviti bateri tersebut, bateri mana yang Tuan rasa paling mencabar sekali? Okey, paling mencabar bleed test. Bleed test Bleed test yang saya seakan-akan semput lah. Tapi yang paling saya boleh perform ialah jangkauan melunjur tu. Saya dapati bahawa badan saya ni dia boleh pergi sampai 40 lebih. Jadi maksudnya itu adalah kawalan lentur, kelenturan tu. Jadi saya lembut kat situ. Tapi untuk yang bucket tubi dengan tekal tubi tu saya belum lagi di tahap yang lebih tinggi lah. Jadi bila saya tengok, bila selepas test tu, saya berfikiran bahawa untuk menjadi seorang yang guru besar ni, jadi kita perlu kecergasan untuk meningkatkan kualiti kita bekerja, di mana dalam masa sama kita menjadi role model kepada bawahan kita, supaya dengan cara tersebut kita dapat bekerja dengan lebih sempurna. Jadi kita sebagai role model. Jadi saya ambil cabaran itulah. Dan sekarang pun saya, kalau dahulu saya makan banyak, tapi sekarang ni saya dah potong, mula-mula saya potong separuh nasi dalam satu pinggan tu saya potong separuh. Kenapa Tuan buat begitu? Saya mengurangkan, because kita rasa penat. Lepas tu baru-baru ni saya buat test dengan kolesterol test tu. Sebab kita bila nak jaga kesihatan, saya selalu pergi buat kolesterol test. Saya dah dalam borderline lah. 5.8. Jadi dia kata mulai sekarang kurangkan manis, kemudian lebihkan senam, dan saya memang aktiviti saya berkayu basikal lah sekarang. Kiranya selepas pentaksiran kecergasan itu, adakah itu yang menjadi turning point pada Tuan betul. Mengambil? Ya, betul. Saya rasa ujian ini sangat mempengaruhi perubahan dari segi rutin harian saya. Saya tidur awal, kemudian saya makan makanan yang terpilih. Dulu saya kurang sayur, sekarang ini saya makan sayur lebih. Air putih banyak. Lepas tu saya kurangkan minum manis. Saya potong manis lah. Jadi saya boleh rumuskan di sini bahawa ketiga-tiga Tuan dan Puan-Puan
bersetuju bahawa aktiviti kecergasan perlu dibudayakan oleh pengetua dan guru besar. Sebab Betul. ia Saya dapat bersetuju. membantu untuk mempertingkatkan ability harian semasa bekerja. Betul? Ya, saya memang perlu sebagai seorang pengetua ataupun guru besar mempunyai badan yang sihat, cergas untuk memimpin, membawa kaki tangan ataupun guru-guru kita menerajui, membentuk satu organisasi yang sihat. Sebab kita kalau cergas, kita buat kerja akan cepat dan berfikiran dengan pantas, kita bertindak dengan kadar yang diperlukan. So saya rasa seorang guru besar perlu mempunyai badan yang cergas. Itu ialah paling asas bagi saya. Terima kasih Puan Lu. Bagaimana dengan pendapat Puan Lechumi? Boleh berikan pendapat sedikit? Okey Tuan. Memang apa yang diberitahu oleh kawan-kawan, memang kecergasan ini adalah amat penting untuk bukan saja untuk pemimpin sahaja, untuk semua orang. Okey, sebagai contoh kita sebagai pemimpin, kita ada menjadi teladan kepada guru-guru kita supaya kesihatan merupakan satu panduan untuk semua orang supaya kita boleh berfikir, berfikiran terbuka, badan sehat dan minda pun cerdas. Okey. Terima kasih banyak kepada Tuan Rosli Johari, Puan Lechumi dan Puan Lu Fong Sin di atas kesudian bersama-sama memberikan input, pandangan dan motivasi kepada rakan-rakan kita yang bakal mempunyai kursus NPKL kelak. So terima kasih banyak di atas kesudian bersama dengan kami dan IAB, saya BPIAB mengucapkan banyak terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama dalam sesi sembang petang. Terima kasih, Terima kasih Tuan. Wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam. Bagi pihak Institut Al-Mibaki, IAB ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian bersama-sama dalam sesi sembang santai pentaksiran kecergasan NPKL. Sebagaimana tuan-tuan maklum bahawa pentaksiran kecergasan NPKL yang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri untuk melaksanakannya beserta dengan bahagian yang berkenaan, ia dilakukan terhadap peserta-peserta NPKL yang berpotensi untuk dipilih. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun sudah maklum bahawa pelaksanaan pentaksiran kecergasan ini merupakan suatu mandat yang perlu dilakukan. Dan pentaksiran kecergasan ini dilakukan dalam dua keadaan, iaitu pra dan post. Yang pra itulah di mana dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri terbahagian melakukannya di peringkat operasi masing-masing. Sementara post pentaksiran kecergasan itu dilakukan di kampus IAB sama ada di induk maupun di cawangan-cawangan. Okey. Dalam sesi sembang santai pentaksiran kecergasan NPKL pada hari ini, sebelum kita mulakan, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Encik Harudin bin Huri, beserta dengan Encik Imanuddin bin Sa'dun, betul ya? Sementara di bahagian Pendidikan Latihan Teknik dan Vocational BLTV, Puan Roslina Ismail. Selamat bertemu semula Puan Roslina, kali ini melalui saluran cyber. Okey. Puan Amirah Usman dan juga Puan Siti Rafidah Sarin. Okey. Bagi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang telah pun melaksanakan pentaksiran kecergasan secara bersemuka, adakah tuan-tuan menghadapi cabaran untuk melaksanakan pentaksiran kecergasan secara bersemuka bagi memilih calon-calon yang layak bagi negeri Selangor? Saya pulangkan kepada kedua-dua panel dari negeri JPN Selangor. Silakan. Terima kasih. Selangor dulu ke Doktor? Ya. Baik. Terima kasih kepada Dr. Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang bagi pengurusi dan juga sahabat-sahabat ahli panel, salam Ramadan Al-Karim daripada Selangor. Dalam menyebut tentang cabaran dalam melaksanakan
pentadbiran kecergasan NTQL tahun 2021 di zaman kita berhadapan dengan pandemik, memang kita ada cabaran, betul. Okey, antaranya adalah kelekaan peserta dalam mematuhi SOP terutama penjarakan sosial lah. Maksud kelekaan tu boleh dijelaskan sedikit Encik Arif? Walaupun kami urustia seringkali mengingatkan jaga SOP, jaga pencarakan, jangan bersentuhan. Tetapi ada ketika buat tu kadang-kadang ialah kita terleka, alpa ke, maka pencarakan tu kita sedikit abaikan lah kan. Mungkin sedang syok membuat aktiviti tu, tiba-tiba kita terlupa. Tapi bagaimanapun urustia doktor dan ahli yang lain, urustia sentiasa mengingatkan, ya, dengan menggunakan besar suara sentiasa mengingatkan peserta jangan leka, ya, patuhi SOP sebab kita dalam keadaan pandemik. Jadi bagi mengatasi permasalahan ni, urustia telah menetapkan setiap kumpulan hanya terdiri dari 6 orang doktor. 6 orang saja dan setiap aktiviti dikawal selia dengan ketat lah. Maknanya urustia kami sentiasa membantu doktor. Macam yang berlaku sekarang ni lah, sentiasa diingat. Bermasa ni lah. Tak tahu lah mungkin dari bahagian tadi. Kita dapat Silakan. input daripada JPN Selangor bahawa peserta tu sendiri pun memberi cabaran juga kepada JPN Selangor. Cabaran juga, cabaran. Kalau tiga nak ikuti pentadbiran kecergasan tersebut. Terlalu teruja. Ya, betul. Ada tak cabaran lain lagi yang boleh JPN Selangor kongsikan selain daripada aspek peserta? Cabaran yang lain tu adalah bagaimana dengan petaksir-petaksirnya? Petaksir dia doktor, petaksir ni tidak seramai calon lah. So pentaksirnya terdiri daripada jurulatih kami pun begitu membantu, tetap juga ada sentuhan-sentuhan untuk menunjuk ajar, ya, ataupun tunjuk cara mula-mula nak buat, ya, tekan tubi ke, beli test ke, lunjur kan. Jadi tetap juga ada, tapi calon tetap sporting tapi dalam keadaan berjaga-jaga jugalah. Taklah selalu, maksudnya just kadang-kadang kita pun tunjuk di tidak menyentuh pun ada ketikanya. Terpulang pada calon, ada calon yang membenarkan, ada calon yang tidak bagilah, just memberi isyarat je kan. So kita tunjuk secara isyarat je lah. Itu antara cabaran. Tapi bila kita bagi peluang 1, 2, 3 kali untuk membuat aktiviti tersebut sebelum kita ambil kiraan lah. Sebab kita tak nak nanti kita disalahkan, jurulatih disalahkan, urustia disalahkan kerana tidak memberi tunjuk cara yang sepatutnya, ya. Jadi di situ ada sikit cabaran lah doktor, ya. Sebab kita kena buat banyak kali, kena terangkan 2-3 kali. Itu je lah buat masa ini yang kami hadapi. Dan di JPN Selangor berikan input bahawa satu lagi cabaran yang lain adalah berkaitan dengan sentuhan ketika aktiviti kecergasan, ya. Sebab memang aktiviti kecergasan, sentuhan tu suka untuk dielak, ya. Suka dielak. Walaupun kita walaupun kita setiap kali kita guna papan tu ke atau ni kita akan sanitize kan, seperti yang disarankan oleh IAB. Tapi bab sentuhan tadi memang agak sukar doktor. Agak sukar kita nak kawal lah, ya. Kita hanya boleh ingat je lah sebagai usia. Tapi alhamdulillah lah, selepas selesai tu tak ada pula kedengaran yang positif ketika itu. Kluster pentaksiran kecergasan ni tak ada pula kedengaran yang macam tu lah. Alhamdulillah. Itu saja buat masa ni doktor. Terima kasih. Bagaimana dengan BPL TV? Pengalaman BPL TV melaksanakan pentaksiran kecergasan. So, apakah cabaran-cabaran yang boleh kita kongsi bersama pada kita semua? Silakan. Siapa yang boleh mulakan dahulu? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dan rakan-rakan yang di dalam sembang santai kita petang ini.
Seingat kami rasanya semasa PKP kami tidak ada melaksanakan secara bersemuka. Puan Amira betulkan saya kalau saya silap. Cuma ketika kita menghadapi PKP tempoh hari, kita laksanakan secara di atas talian lah. Ya, Jadi memang cabaran menarik. Ini yang kami perlukan input daripada BPLTV dan melaksanakan Roslina. Puan Roslina, kerana Bukan, melaksanakan BPLTV melaksanakan assessment ini, assessment ini secara dalam talian. Yang mana saya sendiri pun belum ada pengalaman dalam silakan Pak Ros. Mungkin ada Puan Amirah nak tambah, mungkin saya terlupa. Ada satu tak yang kita nak tanyakan? Ada satu Puan. Saya yang terlupa. Pada 1 hari bulan April 2021 kami telah jalankan pentaksiran kecergasan secara bersemuka di Kolej Vocational Sepang, tetapi jumlah peserta tidaklah ramai. Alhamdulillah pada ketika itu kami hanya ada 14 orang peserta dan tim pentaksir adalah daripada kalangan guru-guru KV Sepang. So memang tim tu memang sangat orang kata solid foundation of being pentaksir. Jadi kami tidak ada masalah yang besar dari segi mengendalikan peserta yang begitu tak ramai lah, maksudnya senang untuk manage dan dapat siap dalam within 2 hours je boleh siap dah Parus kan masa time tu kan. Ya, dan ada juga kunjungan daripada Dr. Foniza ketika itu. Jadi itu yang kami jalankan secara bersemuka pada 1 hari bulan April 2021 dan kami ada jalankan 2 kali pentaksiran kecergasan secara dalam talian. Okey, boleh berikan input apa cabaran yang dihadapi bagi melaksanakan pentaksiran kecergasan secara dalam talian? Secara dalam talian untuk pertama kali tu memang nampak banyak kekangan sebab kami pun di masa ketika itu beberapa kali berjumpa dengan pentaksir kecergasan wakil daripada KV Sepang untuk kita duduk dan tengok apa lagi kebarangkalian masalah yang akan timbul. Dan satu yang kami dapat selepas buat kali pertama itu ialah macam mana kita nak make sure pentaksiran tu pentaksir dan juga urus setia nampak dengan jelas daripada secara visual lah. Itu yang kami nampak paling ketara. Dan satu lagi dari segi kelengkapan di pihak sana. Adakah mereka dah bersedia dengan audionya, adakah kami boleh dengar dengan jelas dan adakah kamera yang digunakan tu berkualiti agar kita boleh nampak pergerakan setiap peserta dari segi kiraannya. Itu yang kami nampak macam worrying sikit lah. Tapi bila kali kedua menjalankan pentaksiran dapat juga beberapa cadangan daripada pentaksir di sana. Salah satunya ialah dari segi peralatan lah, dia minta kita tukarkan, dia minta penganjur atau setia sediakan audio yang untuk digunakan semasa pentaksiran supaya dia standardized dan juga waktu yang ditetapkan untuk pentaksiran. Jadi kalau saya boleh katakan cabaran yang dapat dikongsi pada waktu ini adalah berkaitan dengan visual yang diperlihatkan ketika peserta mengendalikan sendiri secara dalam talian aktiviti tersebut ya. Yang keduanya adalah berkaitan dengan device itu sendiri. Mungkin device peserta 1K megapiksel. Okay, sedangkan yang terbaik sebab sekurang-kurangnya 2K megapiksel. Tapi kita pun tak tahu kan peserta tu dia gunakan berapa megapiksel device tu right. Jadi itu pun jadi cabaran kepada kita visual yang kita kena sahih lah gitu ya. Ada lagi cabaran lain? Doktor, saya tambah sedikit lah ya. Jadi pada peringkat pertama untuk memastikan kita dapat meminimalkan masalah atau isu yang kita dah anticipate lah ya. Kita dah jangka tu tadi. Kami sebenarnya telah menyediakan satu garis panduan ringkas lah. Dan juga kami mengadakan banyak pertemuan dengan seperti yang kata Puan Amira tadi. Banyak pertemuan pun secara maya jugalah dengan pentaksir-pentaksir kecergasan. Untuk urusan tersebut kita tidak orang kata rely atau bergantung penuh kepada device ataupun peranti yang digunakan pakai oleh peserta. Jadi macam contohnya di Lahad Datu tempoh hari Puan Amira kan, kita memang minta tim
dia mungkin ada tim lah di peringkat KV dia yang mempunyai peralatan yang lengkap untuk menguruskan audio visual itu tadi. Jadi apabila paparan tu keluar, sebab yang pertama kali kita terpaksa menggunakan we were not that expert, jadi ketika itu jadi maknanya terpaksa guna tangan lah, banyak cara kita terpaksa menggunakan individual untuk bergerak lah. Jadi apabila yang kali kedua kita menggunakan peralatan yang lebih lengkap, maka visual dan juga cara untuk kita mencapai atau melihat proses itu dilaksanakan menjadi lebih jelas. Pada pandangan saya yang paling utama untuk kita handle tu, insyaAllah rasanya mengikut panduan yang ada kita boleh handle dengan baik. Tetapi device dan perkhidmatan talian tu sendirilah yang kena dipastikan jelas. Itu paling utama sebab proses kerjanya seperti mana kita melaksanakan latihan kita sendiri secara maya. It's just a matter of kita tak berjumpa body to body saja. Kita dapat melihat dengan baik dan kita juga telah membuat penetapan bahawa sudut mana arah pandang mana yang perlu diambil untuk memastikan bahawa proses itu dapat dipantau dengan baik. Macam contoh yang pertama tu, seingat saya lah, masa kita buat yang pertama kali orang kata wasn't so great tapi jadilah kan. Yang memegang kamera tu terpaksa juga sama berlari lah. Sama berlari juga secara tidak langsung dengan peserta untuk memastikan ketepatan itu. Sebab kita nak pantau kan, kita ada pentaksir on the other side, sebab kita pula nak mantau untuk memastikan. So it was a little bit inilah orang kata sukar. Tapi apabila kita mempunyai peranti yang lebih baik dan pengurusan yang lebih baik untuk kali yang seterusnya, maka tidaklah perlu yang menguruskan kamera juga berpeluh semasa proses itu dilaksanakan. Itulah keadaannya. So ada dua perkara yang menarik perhatian saya. Pertama tentang aspek kepakaran teknikal untuk melaksanakan teknikal, maksudnya teknikal mengendalikan peralatan-peralatan visual, audio visual tersebut. Ini satu masalah, bukan masalah. Jadi satu hal jugalah. Satu lagi is menarik bila PLTV melaksanakan pemantauan juga secara dalam talian. Itu satu perkara yang kita kena belajar juga. Melaksanakan pemantauan secara dalam talian. Okey, baiklah. Silakan. Ada lagi tak pendapat lain yang boleh dikongsi bersama? Sama ada oleh JPN Selangor maupun PLTV. Satu lagi doktor saya nak tambah, macam kita akan lantik, macam contoh kami sebagai peserta akan melantik pentaksir kecergasan di KV yang terpilih. Jadi kita akan adakan pre-council dulu. Kita nak make sure taklimat itu diberikan oleh pentaksir daripada KV Sepang. Jadi dia yang akan berikan taklimat berkaitan pelaksanaan pentaksiran kecergasan supaya benda tu berjalan dengan mengikut standard yang betul. So memang dari segi taklimat, dari segi pengisian kepada pentaksir itu memang kami tekankan. Sebab kita tak nak flow pentaksiran tu at any time tu dia interrupt. Jadi itu pada saya memang penting lah, kena ada pre-council to the pentaksir yang kita lantik di KV yang terpilih untuk jalankan pentaksiran dengan mematuhi prosedur yang sepatutnya. Jadi saya boleh katakan bahawa walaupun cabaran dihadapi oleh kedua-dua agensi ini, sama ada JPN Selangor maupun PLTV melaksanakan pentaksiran kecergasan ini, masing-masing mempunyai cara atau kaedah bagi mengatasinya. Dan daripada pengalaman tersebut, kita tambah baik lagi kaedah-kaedah untuk membuat pentaksiran. Sama ada secara bersemuka maupun secara talian ketika kita berdepan dengan cabaran ataupun tekanan pandemik COVID-19. Okey, seterusnya kami pohon dengan setulusnya daripada pihak JPN Selangor dan juga PLTV, apakah cadangan-cadangan penambahbaikan pada masa akan datang yang perlu kita lakukan bersama bagi mempertingkatkan lagi keesahan pentaksiran kecergasan kita ketika kita masih lagi berada di dalam pandemik COVID-19 ini. Saya mulakan dahulu dengan PLTV, silakan. Kalau ada cadangan untuk penambahbaikan pada masa depan.
Kalau di peringkat, saya mulakan dulu Puan Amira ya. Kalau di peringkat kami lah, cadangan kita lebih kepada pertambahan jurulatih itu sendiri lah. Maknanya kita ada multiple jurulatih di pelbagai tempat lah untuk mengurangkan pergerakan-pergerakan. Walaupun keadaan sekarang kita sudah mula menjurus transisi ke arah endemik, tetapi proses orang kata bersemuka pun macam dah boleh, tetapi kita perlu juga mengambil kira bahawa kadang-kadang mungkin ada keperluan untuk kita melaksanakan pada jarak yang jauh dan secara maya. Jadi jurulatih kita perlulah berada di pelbagai tempat. Jadi kita tidak berharap kepada satu kumpulan jurulatih di satu tempat sahaja. Kedua, mereka juga perlu dilengkapi dengan bukan sahaja pengetahuan tentang untuk melaksanakan proses pentaksiran itu, tetapi juga yang technicality lah. Walaupun technicality itu kita boleh bina another team untuk kita guna pakai lah, tapi tak semua tempat kita akan ada pasukan teknikal tersebut. Dan pemilihan kami juga untuk yang jurulatih tadi adalah merupakan mereka yang memang mempunyai ijazah atau option sains sukan kan, Puan Amira. Saya rasa itu pun menjadi requirement jugalah dalam urusan kita di peringkat IB jugalah untuk jurulatih ni yang memang mempunyai kepakaran yang sebenar. Jadi apabila kita punya support system di mana-mana, macam contohnya di Lahad Datu tempoh hari, di Kuching, semua adalah memang mempunyai latar belakang sains sukan. Jadi proses penataran atau pemakluman dari segi pengetahuan untuk melaksanakan menjadi lebih mudah lah. Dia menjadi lebih mudah. Orang cepat faham lah kan. Jadi proses tu pun mudah untuk dilaksanakan. Basically itu daripada saya. Kalau Puan Amira ada lagi nak tambah, sebab actually Puan Amira dia punya PIC yang hebat tu untuk melaksanakan. Saya hanya memantau sahaja. Okey, terima kasih. Saya rasa apa yang Puan Ros sebutkan tadi memang betul lah. Kita perlu ada jurulatih dan kalau boleh untuk by zone lah, untuk mudah untuk kita laksanakan pentaksiran kecergasan di mana-mana lah di Malaysia. Satu lagi untuk pengetahuan doktor, pentaksiran yang kami jalankan secara dalam talian tu memang tidak melibatkan peserta yang kurang daripada 5. Jadi memang senang untuk kita manage. Tapi untuk pendapat saya, kalau dia melibatkan jumlah yang agak banyak, mungkin secara dalam talian ni would be a hassle lah. That would, not to say a hassle, but somehow kita kena arrange accordingly. Mungkin satu hari tu boleh cover kot saya rasa, sebab dia memang take time jugalah untuk one participant untuk habiskan ke semua pentaksiran, sebab kamera tu akan bergerak kan. Kecuali kita dah make sure dari segi technicality tu kita dah boleh cater, memang kita very expert, kita dah tahu setting macam mana, kita dah standardize that part. Mungkin dari segi itu kita boleh cover many participant, tapi kalau technicality tu kita belum master, saya rasa dari aspek itu mungkin kena ambil kira jugalah doktor. Maaf seketika JPN Selangor. Saya pohon pendapat PPL TV. Bolehkah, sesuaikah pentaksiran secara dalam talian ini menjadi option? Okey, saya jawab dulu Puan Amira ya. Nanti okey, sesuai sebenarnya. Dia seperti mana kita melaksanakan latihan secara dalam talian juga doktor. Dia effectiveness-nya orang kata kalau latihan kalau yang latihan di dalam talian, kalau tanpa kurang hands on, dia memang menjadi sedikit sukarlah untuk kita mengendalikannya. Tapi kita perlu ingat untuk pentaksiran kecergasan dia memang non-stop. Jadi orang kata isu untuk tidak fokus dan lain-lain itu tidak berlaku kecuali sekiranya mereka yang melaksana dan mengendalikannya tidak bakar. Itu saja. Tetapi pada kami, pada peringkat kami boleh dilaksanakan dan memudahkan. Sebab contoh apabila kita menghadapi peserta daripada Lahad Datu, daripada Kuching kan yang menyukarkan sikit pergerakan, itulah yang terselah keberkesanannya. Bila berada di tempat yang lain memang boleh dilaksanakan, cuma kita upgrade sikitlah daripada segi pengendalian kita sedia ada. Okey, silakan Puan Amira, pendapat Puan bagaimana? Saya setuju dengan Puan Rosa sebenarnya. Dia boleh dijalankan secara dalam talian, tetapi macam saya cakap tadi, kalau melibatkan peserta yang ramai, kita perlu ada guideline yang memang proper guideline supaya masing-masing mematuhi guideline tu. Itu sajalah doktor yang saya rasa memang penting untuk kita
perincikan. Terima kasih banyak. Then next, JPN Selangor, bagaimana, apakah cadangan ataupun pandangan tuan-tuan bagi menambah baik lagi pelaksanaan pentaksiran kecergasan? Silakan. Doktor, bagi JPN Selangor, cadangan penambahbaikan dalam pelaksanaan pentaksiran kecergasan ni, saya bersetuju juga dengan Selangor, bersetuju juga dengan BPLTV itu bahawa kita hendaklah memperkasakan panel pentaksir tu. Ya, di kalangan pentaksir tu, kita kena perkasakan dia dengan kemahiran ilmu, ya, tentang ujian kecergasan. Mungkin dengan mengadakan bengkel, ya, ujian kecergasan melibatkan ketua-ketua pentaksir bagi setiap negeri ni lah. So, tak payah ramai, antara seorang atau dua untuk dapatkan dulu. Memperkasakan, mereka dah memang orang yang selayaknya, tapi kita nak memperkasakan lagi supaya keputusan ataupun pelaksanaan pentaksiran ini lebih tepatlah, accurate dengan kehendak IAB lah kan. Keduanya mungkin Selangor mencadangkan mungkin IAB boleh menyediakan satu modul pentaksiran kecergasan dan menambah baik SOP yang sedia ada selari dengan persekitaran ketika itu ialah ketika COVID. Now sekarang ni kita dah endemik, mungkin soal SOP ni mungkin boleh agak mudah sikit, tetapi mungkin ada IAB boleh menyediakan modul pentaksiran kecergasan diberi kepada setiap negeri ni, utamanya kepada sebab di kalangan pentaksir kita ni bukannya pegawai di JPN, mereka adalah jurulatih yang berada di sekolah lah. So kekangan itu berlaku tahun lepas, tak sempat kita nak bagi satu penataran pada mereka lah, tapi berbekalkan kemahiran atau pengalaman yang mereka ada dengan ujian-ujian yang disenaraikan tu, mereka membantu JPN lah untuk kecergasan ni. Mungkin doktor yang ketiga dapat juga kita menyemak semula, ya, bentuk-bentuk ujian itu. Mungkin ini pandangan sajalah, mungkin pandangan kosong daripada Selangor. Mungkin ujian bleed ataupun bleed test tu kita boleh tukar kepada ujian masa ke kan, 2.4 km atau yang bersesuaian dengan faktor usia. Kita lihat bleed test tu yang dalam calon ni bukan semuanya umurnya 40-an, ada yang dah lewat 40-an, ada yang awal 50-an, mungkin ada yang sakit ke kan, tapi mungkin ujian ni nampak teruk sangat. nampak susah pada mereka buat lah. Jadi mungkin ada kaedah ataupun cara lain yang boleh kita gantikan ujian bleed atau bleed test lah. Itu pandangan Selangor, ya doktor, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Harudin di atas pandangan tersebut. Dan pandangan untuk menambah baik ini saya yakin adalah berasaskan dan sandaran kepada pengalaman tuan-tuan dan puan-puan mengendalikan pentaksiran kecergasan di situ, ya, iaitu dengan actually IAB yang kena melaksanakan, tapi IAB memang tak cukup tangan, jadi kita mohon kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan bahagian-bahagian untuk melaksanakan pentaksiran kecergasan ini, ya. Sebagaimana dengan proses temuduga pemilihan calon NPKL itu sendiri, yang mana itu dilaksanakan oleh JPN, mana mandatnya jelas. Well, terima kasih banyak di atas segala pandangan, input yang diberikan dalam sesi sembang santai pada petang ini berkaitan dengan pentaksiran kecergasan. Sekali lagi saya bagi pihak IAB amat terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian memberikan masa, ya, melapangkan keadaan diri untuk bersama-sama kita berkongsi berkaitan dengan cabaran dan penambahbaikan pentaksiran kecergasan NPKL ini. Okey. Jadi terima kasih banyak dan kita boleh berjumpa lagi pada masa akan datang.